Tak lama lepas tu, dia pun mula cerita. Masa dia tengah tidur lepas makan malam tu, tiba-tiba terasa panas. Tengok aircon, off. Padahal masa nak tidur tu, dia dah on aircon. Kak Ida kata mungkin ada short code kat mana-mana kan. Dia cakap tak, macam ada orang main di remote tu, on off. Bila aircon terpadam, dia on. Elok sejuk dan tak terpadam dah. Masa nak lelap balik tu, dia dengar remote macam ditekan. Tit, 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 tit. Dia ingat remote tu problem. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan kisah seram yang terjadi kepada Kak Ida. Beliau ni seorang penjaga homestay. Owner homestay bagi dia jaga. Kalau ada guest, dia lah yang akan kena kemas homestay tu. Dapatlah komisen sikit dari owner tu. Disebabkan PKP, orang tak boleh nak ke mana-mana, jadi homestay ni terbiar lama, tak ada guest yang nak sewa. Maka terjadilah kisah-kisah seram dalam homestay tu. Sebelum kita mulakan cerita, macam biasa, jom kita baca selawat Nuril Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Okey, kita mulakan kisah Kak Ida. Kak Ida ni seorang caretaker puluhan homestay. Kerja caretaker homestay ni macam jagalah homestay tu kan. Dia akan dapatlah komisen dalam 30% dapat. Walaupun COVID melanda negara, Kak Ida kena juga jalankan tugas dia. Disebabkan Kak Ida tak mampu nak hire staff musim-musim COVID ni, dia buat sendiri je lah. Ada satu hari tu, salah satu homestay bawah jagaan dia ada tetamu. Homestay ni Kak Ida memang tak pernah masuk, sebab owner memang tak bagi guest check in. Dia pun tak tahu kenapa. Owner cuma bagi kunci untuk Kak Ida pegang. Selagi owner tak bagi arahan, Kak Ida tak perlu masuk atau kemas, biar je. Tapi kunci Kak Ida pegang. Dia tak tanya lebih-lebih pun sebab segan. Kang tanya lebih-lebih, dia jawab none of your business. Malulah, betul tak? Tetamu tu pula adik kepada owner. Owner tu pula seorang lawyer. Adik dia ni ada kes sikit lah, kes mahkamah. So sementara kes nak naik ke mahkamah ni, si abang ni tadi letakkan adik dia dekat tempat privacy. Owner call Kak Ida, dah lewat petang masa tu, asar dah. Dia suruh Kak Ida kemas apa yang patut dekat unit tu. Kak Ida pegang 5 unit homestay dekat blok tu, tapi hanya 2 unit je yang ada guest. Satu dekat tingkat 6, satu lagi dekat ground floor. Kak Ida tak suka blok tu. Lift dia mesti akan berhenti dekat setiap nombor yang ganjil. Contoh tingkat 3, 5, 7, 9. Kak Ida pernah naik tingkat 13 ikut staff homestay lain ambil barang. Jadi dia tahulah. Lagipun budak-budak tu rajin cerita dekat dia. Dah owner yang suruh, Kak Ida pun on lah. Dapatlah duit juga. PKP ni mana ada income untuk homestay. Pergilah Kak Ida dengan anak dia. Masa Kak Ida buka pintu, tiba-tiba ada angin keluar dari dalam. Wuf. Kak Ida diam je dan bersangka baik, mungkin sliding door hadap hutan tu terbuka. Homestay ni view dia hadap hutan, tapi tak ada pun sliding door yang terbuka masa tu. Semua tu tutup rapat, tak ada angin yang boleh masuk. Masa masuk tu pula, laci kabinet TV terbuka. So, Kak Ida tutup. Lepas tu dia masuk bilik. Anak dia kemas dapur.
Kak Ida kemaslah bilik kan. Pasang cadar, lap habuk, mop semua bagai. Kemudian Kak Ida kemas hall pula. Anak dia masa ni cuci bilik air dekat luar. Dah nak siap pun Kak Ida sapulah hall. Sliding door tu memang tertutup. Kipas dia tak buka. Aircon je Kak Ida on kejap, nak tengok okey ke tak okey, sejuk ke tak. Masa Kak Ida lap leather sofa tu, dia rasa macam pelik. Tadi laci ni terbuka, dia dah tutup. Ni apa hal pula terbuka balik? Kak Ida pun tutuplah balik. Dan siaplah lap semua, lap sapu semua kan. Bila dah siap semua, terbuka balik laci tu. Kak Ida tolaklah balik. Sempatlah dia bilik kot-kot laci tu rosak ke apa kan. Ada roda kan, tapi elok je. Dia tunggu jap dalam 2 minit. Okey, tak terbuka dah. Dia sapu balik, dah siap sapu. Dia terbuka balik. Kali ni Kak Ida tak puas hati. Dia duduk atas kerusi sambil pandang je laci tu lepas dia tutup tadi. Lama juga, dalam 5 minit jugalah dia tunggu. Tak terbuka-terbuka. Kak Ida tunggu lagi. Dia ajak anak dia sekali. Masa ni anak Kak Ida dah siap dah basuh bilik air luar tu. Tinggal nak basuh bilik air dalam je. Dekat 10 minit juga. Tiba-tiba slow-slow je laci tu terbuka sendiri. Slow je pergerakan dia. Kak Ida pun cakap dekat anak dia, agaknya rosak ni. Biarlah, nanti kita sendal dengan kertas tepi tu, bagi dia kuat sikit lekatnya. Anak Kak Ida pun masuk dalam bilik air. Tiba-tiba dia panggil Kak Ida. Kak Ida pergilah dekat dia. Dia tunjuk ada satu bungkusan hitam dekat tingkap bilik air tu, macam labu sayung kecil. Aduh, apa benda owner ni letak? Kak Ida cakap jangan usik. Mungkin ada sebab lah owner tu letak situ. Sebab dia pun bukan Islam, so maybe ada ritual ke dia apa benda kan. Siap kemas semua dengan benda pelik tu sekali. Kak Ida tinggal kunci dekat guard. Lepas tu dia pun balik. Adik owner akan sampai sebelum maghrib. Yang tak bestnya, tengah malam tu owner call Kak Ida, minta tolong turun ke bilik dia. Blok yang sama tapi tingkat lain. Kak Ida tanyalah kenapa, sebab dah lewat malam. Macam berjen je. Dia suruh Kak Ida pergi tengok adik dia. Lepas tu bawa adik dia turun ke unit satu lagi. Dalam keadaan rasa pelik tu, Kak Ida pergilah juga layankan je, sebab dia dah bayar kan. Sampai dekat guard, Kak Ida nampak adik owner dengan serabainya, tak pakai slipper, pakai baju tidur, duduk dekat guard sambil menangis. Kak Ida pelik dan tanyalah kenapa, tapi dia tak jawab sepatah haram pun. Nampak badan dia menggigil teruk, mata meliar, macam takut-takut. Guard tu beritahu dia turun dalam keadaan macam tu, lari ikut emergency exit, tak tekan lift dah sebab takut. Tak lama lepas tu dia pun mula cerita. Masa dia tengah tidur lepas makan malam tu, tiba-tiba terasa panas. Tengok aircon off, padahal masa nak tidur tu dia dah on aircon. Kak Ida kata mungkin ada short kot kat mana-mana kan. Dia cakap tak, macam ada orang main remote tu on off. Bila aircon terpadam dia on, elok sejuk dan tak terpadam dah. Masa nak lelap balik tu, dia dengar remote macam ditekan tit 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 tit. Dia ingat remote tu problem. Tapi lepas tu pintu kena hempas, bam. Dia dengar bunyi tapak kaki berlari dekat hall. Bila bunyi tu hilang, tingkat atas pula bunyi bising. Tarik perabot, jatuh ke benda, bunyi bising sangat. Kak Ida diam je. Nak tanya pasal laci, tak sampai hati pula. Ni confirm Kak Ida jugalah kena naik nak settlekan barang dia, bawa turun. Sebab dia memang dah tak berani naik dah. Kak Ida pun naik. Lift ni pula memang jahanam. Dia akan stop dekat tingkat yang ganjil. Terbuka, tertutup, macam ada orang masuk dan keluar. Dah lah Kak Ida ni takut. Adik owner tu lagilah cengkam lengan Kak Ida, punyalah kuat. Anak Kak Ida pula datang kemudian dengan suami dia. Bila dah sampai, Kak Ida pun masuk, bagi salam, Assalamualaikum. Gedegang, dia hempas pintu dapur. Masa ni Kak Ida dah panas. Kak Ida cakap, aku tak kacau kau. Ni aku datang nak clearkan tempat kau. Jangan kacau aku. Cepat-cepat dia tolong adik owner kemas. Punyalah banyak barang dia. Siap dia angkut basikal sekali. Sambil kemas tu, Kak Ida baca surah-surah yang dia tahu. Sampaikan adik owner tu cakap dia baca laju macam kartun. Entah betul ke tak, dia baca, bantai je lah. Siap kemas, anak dengan suami Kak Ida pun sampai. Angkutlah barang turun ke unit satu lagi. Habis bawa barang, anak Kak Ida yang naik kunci pintu unit tu. Dia cakap,
Masa dia tutup lampu, kunci pintu, ada bau bunga melo. Berlari dia pergi turun lift, dapatkan Kak Ida dekat bilik baru tu. Pucat lesi muka dia. Harap tak ada gangguan lah kat bilik ni. Alhamdulillah sampai ke pagi diorang dah tak call Kak Ida. Sampailah hari berikutnya, memang dah tak call Kak Ida. Sampai sekarang adik dia tu duduk dekat unit satu lagi tu. Unit yang dia kena kacau ni Kak Ida dah tak pernah pergi tengok. Masa merdeka baru ni, owner tanya nak buka tak? Kak Ida cakap tak payah, nanya kat gas nanti. Better you buat sesuatu untuk clear up. Dia minta Kak Ida carikan ustaz. Kak Ida buat je, malas. Kak Ida dah tahu sangat dah unit-unit dekat blok tu kalau tinggal lebih dari waktunya, memang adalah benda duduk. Unit tu dekat sebelah dengan hutan. Bukan seorang dua cerita pasal blok tu. Ramai yang check in dekat situ terkena. Buatlah macam mana pun, kalau penghuninya tak duduk, begitulah jadinya. Gangguan je boleh tahan juga. So hati-hatilah kalau nak check in. Masuk bilik baca apa-apa dulu, salam, bagi salam, dan masuk dengan kaki kanan dulu. Bacalah apa-apa yang patut. Pengalaman nombor 2 ni, masa ni PKP dah tamat. Kak Ida sebagai caretaker homestay bernafaslah sikit. Tapi ada 2 atau 3 rumah dia return semula pada owner. Bilik haji dan bilik seorang doktor. Bilik cantik tapi tak best. Memang susah nak dapat gas walaupun jual murah. Yang bilik haji ni lah. Haji ni ada 2 unit. Satu tu ada 3 bilik. Yang ni memang laku keras. Walaupun ada staff yang tinggal dekat situ, selalu seorang tu selalu komplain. Yang satu lagi ni, satu bilik. Bilik ni yang banyak masalah. Yang satu bilik ni, masalah dia perempuan kakak cantik tu lah. Bukan seorang dua guys cerita terkejut tengok ada perempuan bertenggek dekat dapur tu. Ramai, sampai ada yang keluar bilik tengah malam tinggal kunci dekat box. Bila risik-risik tu, itulah masalah dia. Benda tu dekat dapur duduk santai masa awal-awal pagi. Kak Ida kalau kemas bilik tu seorang-seorang memang kena lah, usik. Dia usik bukan dia tunjuk apa pun, dia buat bunyi pelik. Paling kerap bunyi buka dan tutup peti sejuk. Bila tengok tak ada apa-apa pun. Lagi satu bunyi plastik sampah. Dia tarik-tarik. Memang mengganggu iman betul. Tapi bila dah fikir balik, lantaklah kau. Malas nak layan. Janji tak kacau aku sudah, kata Kak Ida. Unit haji ni sederet. Yang satu bilik dengan 2 bilik bertentangan. Yang 3 bilik ni view cantik. Selalu yang ada family ramai memang book 2 unit ni. Tapi yang duduk unit satu tak tidur bilik pun, cuma letak barang je. Selalu macam tu. Alasan diorang nak borak. Senang. Macam lah Kak Ida tak tahu, tu mesti kakak cantik yang buat owner. Dia memang tak suka orang masuk unit tu. Kak Ida pernah cadangkan pada Haji untuk semah je lah bilik tu, pulihkan balik rumah ni. Tapi Haji tu busy serata Malaysia dengan bisnes dia, projek perumahan dia semua. Serahlah dekat Kak Ida untuk manage. Kak Ida nak buat memang tak sempat lah. Jadi dia biar je. Kakak cantik tu tak kacau sangat pun, sekadar tunjuk-tunjuk, bagi salam, pengenalan sikit-sikit. Unit yang 3 bilik tu pula lain halnya. Ada seorang staff duduk dekat situ time PKP ni. Kerap dia mengadu. Kadang tu dia tengah tidur, dengar bunyi orang flush toilet. Lepas tu dengar bunyi orang mandi. Kadang-kadang dekat dapur bunyi bising macam ada orang tengah masak. Dia tidur dekat bilik utama supaya senang tak keluar bila nak ke toilet. Air masak, makanan lepas isyak dia dah bawa masuk bilik, sebab tak nak keluar dah. Dia tak layan Astro ke apa, dia tengok YouTube je. Pernah lah masa PKP dia pergi kerja dekat Kuala Pilah. Lepas makan dia siap kemas, tapi kerusi meja tu dia biarkan je, tak tolak pun ke dalam. 2 biji ke 3 biji terkeluar daripada meja tu. Kira bersepah lah. Bila dia balik maghrib tu, dia terkejut tengok dah siap berkemas. Padahal dia ingat memang dia tak kemas pun. Dia tanya Kak Ida ada datang kemas ke, sebab Kak Ida je yang ada kunci spare kan. Kak Ida cakap lah tak ada. Buat apa nak masuk sana time dia tak ada. Barang homestay semua Kak Ida letak dekat unit satu lagi tu. Ada satu malam tu dia call Kak Ida suruh datang. Dah pukul 12. Dia suruh Kak Ida bawa kunci unit atas. Unit atas tu unit yang sebelum ni Kak Ida ada cerita kisah adik dia yang di kes mahkamah tu. Tu pun unit dia juga. Kak Ida tanya kenapa. Dia tak cakap apa, tapi dia suruh datang je. Kak Ida pun datanglah tengah malam buta. Masuk je dalam unit tu.
Dia suruh Kak Ida duduk diam-diam. Tak lama pun, tiba-tiba Kak Ida dah start dengar bunyi benda kena serik. Lepas tu dengar bunyi benda jatuh, bunyi bising sangat. Mister tu ada datang ke? Kak Ida tanya dia. Dia cakap lah, itulah aku suruh kakak datang ni, pergi tengok. Setahu Kak Ida, kalau dia datang memang tugas dia lah pergi kemas, tukar cadar, basuh toilet semua. Tak ada call, mana tak adalah dia datang. Diorang naik jugalah pergi cek. Naik ke tangga, sampai depan pintu, bunyi pun senyap je. Lama tunggu, satu bunyi pun tak ada. Bila turun balik, dia bantainya berbunyi sakan. Hantu punya hantu. Okey, kisah bilik paling cantik dia pula. Kak Ida suka dekor dia. Memang selesa, cantik. Sesuai lah kalau nak relax, nak tenangkan fikiran semua. Bilik ni istimewa sikit. Nak masuk pun kena paskod dari owner. Nak cuci pun ada paskod khas untuk cleaner. Kak Ida suka lepak dekat sini lama sikit. Tapi lepak dekat hall lah. Bilik kecil yang ada 2 single bed tu paling seram. Kak Ida tahu benda tu ada lepas dia siap kemas semua, ready untuk gas masuk dah. Owner call Kak Ida, cakap dia tak kemas. Angin jugalah Kak Ida, padahal dia dah siap kemas dah tadi. Bila Kak Ida pergi tengok bilik kecil tu, memang ada bekas orang tidur dan ada pasir halus warna hitam. Pasir gambut tu. Kak Ida dengan anak dia yang kemas ni pandang je lah, sebab memang dia dah siap kemas dah semua tadi. Buktinya tuale dekat bilik utama bukan lipatan biasa. Kak Ida biasa buat itik angsa lipat tu. Mustahil lah bilik kecil ni dia tinggalkan tak berkemas. Lagipun tukar bedsheet bukan kaleng-kaleng bedsheet punya. Yang diganti pun dah siap hantar ke dobi. Bila masa pula orang masuk? Satu malam je kot siap kemas. Lepas tu ada orang masuk. Angin jugalah dia. Tapi Kak Ida kemas lah juga sebab gas dah nak masuk. Lepas tu Kak Ida turun duduk lepak dekat office unit homestay lain. Budak bawah tu tegur, kenapa nampak sakit hati je rupanya. Kak Ida pun story lah pasal bilik tu. Dah siap kemas, entah siapa pergi tidur. Budak tu boleh bantai gelak. Siapa lagi kak? Hantu gemuk tu lah, katanya. Kak Ida pun heran, hantu gemuk? Tu budak tu pun story lah masa dia renovation rumah tu. Dia tidur dekat situ sebab malas nak balik ke Melaka. Malam tu dia kena kacau teruk. Nampak kelibat besar masuk bilik kecil tu, main air, usik barang dekat dapur, buat bising dalam bilik. Dalam rumah tu ada air oren botol kaca tu. Dia laga-lagakan botol kaca tu. Bising rumah. Tapi gas tak pernah pula komplain pasal bilik kecil tu. Benda tu ada masa je. Memang kacau, tapi selalunya tak kacau pun. Kak Ida berkemas memang dia tak usik. Cuma itulah pertama kali dia kena. Sekarang bilik tu Kak Ida dah tak ambil dah. Owner pun cakap PKP ni dia rugi bayar maintenance dengan bil je. Jadi dia decide nak sewakan long term pada orang yang nak sewa. 1,000 jugalah sebulan. Banyak lagi kisah homestay yang menyeramkan daripada Kak Ida ni. Nanti saya minta Kak Ida storykan lagi. Okey, itu dia 2 kisah homestay seram yang Kak Ida ceritakan. InsyaAllah kalau ada lagi, saya akan kongsikan lagi lah. Kepada yang ada kisah seram dan nak kongsikan kepada family Rabak Seram ni, boleh hantarkan kisah anda di alamat email di bawah. Kat sini. Okey, saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.